Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini kita lihat pula properties of inverse Laplace transform. Kita dah lihat bagaimana kita nak dapatkan inverse Laplace transform untuk elementary function, iaitu function elementary function ni maksud function yang biasa yang ada dalam table, tanpa kita ada usaha untuk kita untuk kita simplify function tu dulu ke, ataupun tanpa kita ada usaha yang susah untuk kita, contoh kalau trigo kita perlu guna identity ke, okay, so itu elementary function ya. Jadi sekarang kita nak lihat ya, bagaimana kita apa properties untuk inverse Laplace transform. Ini basic properties sahaja. Yang pertama adalah linearity. Linearity ni sama macam Laplace transform, di mana kalau kita ada tambah ataupun tolak function ni, kita boleh buat inverse Laplace dia. So apa yang kita boleh buat adalah kita tambah ataupun tolak macam biasa. Dan kalau ada skala, keluarkan dulu skala dia. So yang sebelum ni kita dah ada skala kan, keluarkan dulu. Okay, so ni senang je. Yang kedua ni, ini adalah lanjutan dari first shift theorem dalam Laplace transform, di mana ingat lagi dalam first shift theorem kita ada Laplace transform bagi eksponen a t f t ni sama dengan fs tolak a. Jadi sekarang untuk first shift theorem, apa kita buat adalah kita inverse Laplace transform bagi fs tolak a ni tadi adalah sama dengan eksponen at darab dengan inverse Laplace transform bagi kita punya fs. Okey, so maksudnya fs tolak a ni tadi kenal pasti a dan kenal pasti fs. Okey, so kita tengok example. Ada sikit saja example-nya. Sebab apa? Ini kita untuk properties ni kita tak banyak. Okey, so properties untuk inverse Laplace, properties untuk Laplace sebenarnya banyak. Tapi sebab kita tengok yang untuk khusus ni, kita lihat yang basic sahaja. Jadi ini je lah, tak ada apa sangat. Okey, so kita lihat linearity dulu. So kalau linearity ni maksudnya kita buat one by one pada setiap, itulah maksudnya inverse Laplace transform. Ataupun kalau sebelum ni, kalau video sebelum ni saya letak inverse Laplace transform equal to ft. Kat sini awak boleh pula buat ft. So itu saja, tu ada kita tulis saja, iaitu inverse Laplace transform bagi fs, iaitu inverse Laplace transform bagi 6 per s. So 6 per s, 6 saya keluarkan. So inverse Laplace transform bagi 1 per s. Okey, tolak 1 inverse Laplace transform bagi 1 per s tolak 8. Okey, campur 4 darab inverse Laplace transform bagi 1 per s tolak 3. Okey, so dapat yang ni. Lihat table. So masa ni kita dah tahulah nak buat dalam bentuk apa. So tengok table. Kalau 1 per s tolak something ni adalah eksponen at ya. A adalah lepas tolak tu. Kalau s sahaja, dia adalah a sahaja. Okay, so yang lain ni direct je lah. So ni 6 je lah, sebab 6a adalah 1. So tolak inverse Laplace transform bagi ni adalah eksponen 8t campur 4 eksponen 3t. Okey, itu sahaja linearity ya. Okey, bagaimana pula dengan yang B ni pula? B juga adalah linearity, tapi linearity macam mana? So kita lihat yang B ni. Okey, ini kita ada ft. So ini sama dengan inverse Laplace transform bagi fs ni tadilah. Okey, saya biasa buat macam ni lah asalnya, kecuali kalau first shift theorem ni sometimes dia kita fs ni kita tak direct sangat. Itu macam yang samalah macam first shift theorem dekat situ. Takut confuse, saya tak mulakan dengan yang ni lah. Okey, so ini adalah sama dengan, so kalau kita tengok, kita boleh pisahkan dua ni kan. So kita lihat dulu. So ini sama dengan inverse Laplace transform bagi, kita tengok yang belah kiri ni dulu, iaitu 6s bahagi dengan
S kuasa 2 tambah 25 tambah inverse Laplace transform bagi 3 per S kuasa 2 tambah 25. Okey, that's why dia jadi linearity. Okey, kemudian ini adalah sama dengan, so sebab sini adalah S, so kita tak ada apa sangat, 6 ni keluarkan saja. 6 inverse Laplace transform bagi S bahagi dengan S squared plus 5 squared plus, okey, sini kita ada 3, betul tak? So 3 saya tunjuk dulu inverse Laplace transform bagi so bawah ni kita ada S squared tambah 5 squared. Ingat ya, sebila ini nombor bukan S, ini sebab ni kena jadi A, so A kita adalah 5, jadi kita dapat darab dengan 5 per 5 darab 3. Okey, 3 ni sebab adalah, so yang ni kita akan keluarkan 3 per 5 lah. So kita transform dulu yang belah kiri ni, ini adalah 6 cos berapa T? 5 T tambah ini kan 3 per 5, so ini saya dapat 3 per 5. Ini dia akan jadi 5 per S squared plus 5 squared, dia akan jadi sin 5 T. Awak tak nampak? Boleh, ini boleh tulis semula Okey, ini 5 saya pun dah jadi macam S. Tulis 5 elok-elok. Okey. Okey, untuk yang C pula, first shift theorem. C dan D adalah first shift theorem. Okey, so bagaimana kita nak buat first shift theorem First shift theorem ni kena perhatikan betul-betul. So ini asal dia Fs. Okey, tak nak, saya nak letak dia. Okey, kita macam mana kita nak kenal dulu first shift theorem? Pertama sekali kita ada 6 per S tolak 1 So kalau awak tengok table, okey, kita ada S, kita ada S squared dekat sini, kita ada S power ni, tapi kita tak ada pula S tolak up something, S tolak A. Kalau S tolak A kat sini dia kuasa 1 je, kalau kuasa lain tak ada. So kalau kuasa lain, maksudnya kita ada function lain lah, yang kita ada function lain yang kita kena guna. Okey, kita kena dapatkan, tak boleh dapat direct dari table kat sini. Okey, tak payah tengok yang ni lah, yang ni tak ada apa. So tengok yang biasa kita guna. Okey, so tapi yang mana satu? Okey, yang mana satu? So awak tengok dulu. Okey, S ni tak mungkin lah, sebab kita ada S kuasa 1. Ini kita ada S kuasa 2. Yang ada kuasa lebih hanya T sahaja. Okey, so T sahaja. Maka kita mungkin dah nampak. Okey, 6 per S kuasa 4, tapi sini S tolak 1, maka kita kenal pasti dululah S kita tu S tolak berapa? S tolak 1. Okey, ni Fs tolak 1 ni adalah sama dengan 6 per S tolak 1 kuasa 4. Okey, gitu. Jadi sekarang bila Fs tolak 1 sama dengan 6 per S tolak 1 kuasa 4, berapa agaknya A kita? A kita, sebab apa? Kita ada Fs tolak A sama dengan eksponen AT darab dengan inverse Laplace transform bagi Fs, iaitu eksponen AT darab dengan Ft. Okey, so sebab apa inverse Laplace bagi Fs adalah Ft. So berapa kita punya A? So A adalah bergantung pada S tolak A, jadi A kita dekat sini adalah 1. Nak buat apa dengan A tu nanti? Nak masuk dalam, nak ganti dalam eksponen lah. So A kita adalah 1. Maka macam mana kita nak buat? Okey, kita ada Fs tolak 1 ni, S ni sekarang. Okey, ni daripada S tolak 1 dia jadi S. Okey, semua S tolak 1 dia jadi S. Maksudnya ni dia jadi 6 per S kuasa 4. Okey, maksudnya benda ni dalam ni semua jadi S sahaja. Okey, selepas itu bila kita dah dapat Fs ni, kita dah ada A, barulah kita boleh guna inverse Laplace transform bagi Fs tolak 1 ni. So maksudnya inverse Laplace transform bagi Fs tolak 1 ni adalah sama dengan eksponen
AT. So A kita adalah 1. So eksponen T darab dengan inverse Laplace transform bagi Fs yang kita dapat, iaitu 6 per S kuasa 4 gitu So ini sama dengan eksponen, saya buat kanan eksponen T inverse Laplace transform bagi S kuasa 4 ni adalah S kuasa 3 tambah 1 lah. So atas ni bila 3 dia jadi 3 faktorial. 3 faktorial adalah 6. So kita tak perlulah nak bahagi-bahagi. Sebab apa? 3 faktorial bila tulis semula dia adalah sama dengan 6. Ataupun 6 tulis semula dia adalah 3 faktorial. Jadi apa kita dapat dekat sini? Eksponen T inverse Laplace transform bagi ni, tengok tabel. Eksponen 3 faktorial bagi ni, ini adalah T kuasa 3. Okey. Macam tu. Okey, senang saja. So kalau tak faham juga, kita lihat example yang D ni. D pula. Okey, D pula kita ada S plus 1. Okey, S minus 2 squared plus 9. Okey, apa benda pula ni? Jadi kita tengok yang bawah ni je lah, jangan tengok yang atas ya, sebab yang atas S, kita lihat yang bawah sahaja. So yang bawah ni adalah apa dia? S kuasa 2 tambah 9. So tambah 9 S squared tambah, so ni adalah cos ataupun sin. Okey, kalau sin dia ada nilai saja A, kalau cos dia ada S. Macam ni ada S, tapi ada juga satu ni. Okey, kita kena ubah dulu. Macam mana nak ubah? Adalah okey, pertama sekali kita kena ambil dulu yang ni. Okey, so ni saya dan ni dah clear ya. Ini adalah S tolak 2 sama dengan okey, S tambah 1 bahagi dengan S tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Okay, so ni kena perhati betul-betul ya. So ini adalah S tolak 2. Kalau kita nak ubah jadi Fs, kita punya ini mesti S tolak 2, ini juga mesti S tolak 2. Tapi masalah kita kat sini, ini adalah S tambah 1. So bagaimana kita nak jadikan dia S tolak 2? Kita just tulis semula sahaja sebagai S ni. Okey, ni S ni je ya. So S ni adalah S tolak 2 tambah 2. Sebab apa? Bila buat ni, S ni sama dengan S tolak 2 tambah 2. Yang sini kosong. Okey, kita just nak rewrite saja. So kita tulis semula S ni sebagai S tolak 2 tambah 2. S je. So tambah 1 bagi dengan S tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Okey, so sekarang kita dah ada term S tolak 2 ni. Jangan hilang pula, nak pergi rajin pula tambah yang ni. So sekarang ni kita ambil yang ni. Okay, jadi tinggal dekat sini 2 tambah 1. So kalau kita perhatikan ni, kita ada dekat sini S tolak 2 tambah 3 bahagi dengan S tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Okey, macam tu saja. Jadi semua dah S tolak 2. So ini S minus 2, ini juga S minus 2, S minus 2. Ini tak apalah, nilai saja. Jadi kita punya Fs. Fs ni maksudnya tukarkan semua S tolak 2 ni tadi kepada S saja. So dia jadi, therefore kita punya Fs adalah S tambah 3 bahagi dengan S kuasa 2 tambah 9 adalah 3 kuasa 2. Atau kalau kita tulis semula Fs ni adalah pisahkan 2 ni. So S per S squared tambah 3 squared tambah 3 per S squared tambah 3 squared. Okey, A kita berapa dekat sini? Okey, Fs minus 2. So obviously kita punya A, okay, obviously A S minus 2. So A kita adalah 2. Okay, therefore
inverse Laplace transform bagi fs tolak 2 tadi. Fs tolak 2 tadi saya dah tulis mula lah, saya tak tulis function penuh dia adalah sama dengan eksponen A kita adalah 2 ya, 2t inverse Laplace transform bagi fs yang kita ada ni. ok, so iaitu eksponen 2t darab dengan inverse inverse Laplace transform darab dengan inverse Laplace transform bagi s per s squared plus 3 squared plus inverse Laplace transform bagi 3 per s squared plus 3 squared. ok, so ini adalah sama dengan eksponen 2t darab dengan ini adalah cos 3t plus ini adalah sin 3t. ok, itu sahaja. Ini sahaja untuk property of inverse Laplace transform yang basic, iaitu linearity dan juga first shift theorem. Jadi saya nak berhenti di sini untuk untuk properties of inverse Laplace transform. ok, so terima kasih.